Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya, Amira Syasha dalam 15 minit MMTV, edisi 2 November 2023. Kita ke berita utama. Cukai barang bernilai tinggi atau cukai barang mewah seperti barang kemas, jam tangan berjenama dan kereta akan dilaksana bermula 1 Mei 2024. Cukai baru itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa pembentangan belanjawan 2024 pada bulan lalu. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata kementeriannya dalam peringkat akhir untuk memuktamadkan dasar dan perundangan cukai membabitkan barangan bernilai tinggi. Bagaimanapun mekanisme pelaksanaan, jenis barang dan kadar cukai barang bernilai tinggi akan diumumkan sebaik sahaja perkara-perkara tersebut dimuktamadkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri. Pada 27 Oktober lalu, media melaporkan cukai itu dijangka dikenakan ke atas barangan mahal seperti jet pribadi, kapal layar, barangan kemas dan kereta mewah. Selain itu, cukai tersebut juga dikatakan akan dikenakan ke atas kereta yang dijual melebihi RM200,000, jam tangan melebihi RM20,000 dan barangan kemas berharga melebihi RM10,000. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa kerajaan kini menanggung perbelanjaan subsidi diesel melebihi RM1 bilion sebulan yang bersamaan dengan RM14 bilion bagi tahun ini. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata perbelanjaan itu diunjur berdasarkan senario semasa. Selain menambah tujuan pemberian subsidi itu adalah bagi mengelakkan pengguna terkesan dengan kenaikan harga pasaran sebenar produk petroleum di peringkat global. Tambahnya lagi, harga jualan runcit diesel ditetapkan pada kadar RM2.15 seliter berbanding harga pasaran iaitu RM3.75 seliter. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Keluang Wong Shu Ki di Dewan Rakyat hari ini yang meminta kerajaan menyatakan jumlah subsidi diesel yang dibelanjakan setiap tahun bermula daripada 2018 sehingga kini. Mahkamah Tinggi hari ini memerintahkan bekas timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang II, Dr. P. Ramasamy membayar lebih RM1 juta kepada penceramah bebas Dr. Zakir Naik berhubung 5 kenyataan memfitnah. Ramasamy diperintahkan untuk membayar saman itu dalam masa 30 hari bermula hari ini. Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz membuat keputusan itu setelah mendapati Zakir berjaya memenuhi 3 elemen fitnah yang didakwa dilemparkan bekas pemimpin DAP itu 4 tahun lalu. Terdahulu, Peguam Datuk Akbaruddin Abdul Kadir yang mewakili Zakir memberitahu mahkamah anak guamnya tidak dapat hadir kerana berada di Nigeria untuk majlis ceramah sehingga 5 November ini. Justru katanya Zakir menghadiri prosiding ini secara dalam talian iaitu menerusi aplikasi Zoom. Pada Oktober dan Disember 2019, Zakir memfailkan saman berasingan mendakwa Ramasamy kerana mengeluarkan 5 kenyataan memfitnah antaranya memanggilnya syaitan dan mendakwa Malaysia melindungi apa didakwanya sebagai pelarian dari India. Beliau juga mendakwa pada 11 Ogos 2019 Ramasamy memanipulasi ucapan yang dibuatnya pada satu majlis anjuran Kerajaan Kelantan yang diterbitkan oleh sebuah portal berita pada hari yang sama. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM mengumumkan penggantungan lesen perkhidmatan udara ASL My Airlines-nya Berhad My Airline berkuat kuasa serta-merta semalam. Menurut MEFCOM, keputusan itu selaras dengan Seksyen 43-1 Akta Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015, Akta 771. MEFCOM mengarahkan My Airline untuk memberikan penjelasan berhubung isu kegagalan syarikat penerbangan tersebut untuk mematuhi syarat-syarat ASL dan penggantungan operasinya secara tiba-tiba pada 12 Oktober 2023. Berikutan itu, MEFCOM telah menerima penjelasan bertulis My Airline pada 27 Oktober 2023, namun setelah mengkaji sebab tersebut, MEFCOM memutuskan menggantung ASL My Airline kerana penjelasan syarikat penerbangan tersebut tidak memuaskan. Dalam kenyataan sama, pengerusi eksekutif MEFCOM, Datuk Seri Sadipuddin Kasim berkata, pihaknya mempertimbangkan pembatalan ASL My Airline namun khawatir ia boleh memberi kesan kepada usaha untuk memulakan bayaran balik kepada penumpang yang terjejas.
My Airline masih bertanggungjawab untuk membuat bayaran balik terhadap penumpang-penumpang yang terjejas mengikut Kod Pelindungan Pengguna Penerbangan Malaysia 2016 walaupun lesen perkhidmatannya telah digantung. Lebih daripada 117,000 orang penumpang dianggarkan terjejas susulan penggantungan operasi My Airline dengan nilai jualan hadapan keseluruhan berjumlah lebih 22 juta ringgit untuk penerbangan berjadual dari 12 Oktober 2023 hingga 31 Mac 2024. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Seorang usahawan tudung dan pakaian bersama suaminya direman selama 7 hari sehingga 8 November ini bagi membantu siasatan membunuh seorang wanita warga emas di Batu 23, Jalan Kuala Berang, Hulu Terengganu semalam. Suspek wanita tersebut kelihatan sebab apabila dikerumuni ahli keluarganya sebelum dipeluk salah seorang lelaki dipercayai abangnya. Mereka disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan berkata, siasatan awal mendapati insiden ini bermotifkan rasa tidak puas hati suspek berhubung agihan keuntungan perniagaan. Penahanan suami usahawan itu pula adalah bagi membantu siasatan kerana kereta Honda Jazz miliknya disyaki digunakan dalam kejadian langgar lari tersebut. Pelakon senior tanah air Azhar Sulaiman menyelar komen bala Shahnaz Ahmad berkaitan dengan kenyataan dibuatnya sebelum ini berhubung isu Palestin-Israel. Menerusi perkongsian dalam laman Instagramnya, Azhar memuat naik tangkap layar balasan komen Shahnaz kepada seorang netizen yang mempertahankan pelakon tersebut. Difahamkan perkara tersebut tercetus susulan hantaran video Azhar dalam Instagram mempertikaikan strategi digunakan Hamas yang memulakan serangan kepada Israel. Selain Shahnaz, ramai meminta personaliti popular berusia 52 tahun itu memadam video berkenaan, termasuk penyanyi rap dan aktivis kemanusiaan Caprice. Namun Azhar tetap tegas dengan pendirian asalnya itu. Beralih ke berita dunia. Kulit seorang wanita di China bertukar menjadi warna oranye selepas dia mengambil lobak merah 500 gram setiap hari selama tempoh 3 bulan. Dengan niat ingin menurunkan berat badannya, wanita tersebut pada Julai lalu mula mengambil sayur-sayuran rendah kalori namun tidak mengambil makanan yang diperlukan badan seseorang manusia. Bagaimanapun sekitar cuti Hari Kebangsaan Cina pada 1 Oktober yang lalu, dia terkejut apabila mendapati wajahnya kini bertukar menjadi warna oranye sepenuhnya. Selepas bertemu doktor, dia diberitahu bahawa pengambilan lobak merah secara berlebihan adalah punca di sebalik perubahan warna kulitnya itu. Tentera Houthi Yaman yang disokong Iran semalam berikrar untuk melancarkan lebih banyak serangan terhadap Israel jika perang rejim di Gaza berterusan. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh tentera Houthi, Angkatan Bersenjata Yaman sebelum ini berjaya melepaskan dron dan peluru berpandung balistik dalam 3 operasi berasingan ke atas rejim itu sejak serangan Israel Palestin bermula 7 Oktober lalu. Sebelum ini, tentera Israel menyatakan pencerobohan pesawat mencetuskan siren amaran di pusat peranginan Laut Merahnya di Eilat sebelum Israel memintas peluru berpandu yang ditembak ke arah wilayah penempatan Zionis. Perdana Menteri Kerajaan Houthi Abdul Aziz Habtur semalam berkata tindakan tentera itu adalah sebahagian daripada paksi penentangan terhadap Israel termasuk kumpulan yang disokong Tahiran di Lubnan, Syria dan Iraq. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Kita kembali lagi. Beralih ke berita ekonomi, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN kini berada pada landasan tepat untuk mencapai sasaran kutipan cukai RM185.02 bilion sehingga akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, sasaran itu diharap dapat dicapai dengan sokongan pelbagai inisiatif dan produk diperkenalkan LHDN. Katanya, setakat 30 Oktober lalu, LHDN berjaya mengutip RM151.48 bilion dan kejayaan itu hasil komitmen dan usaha gigih warga LHDN. Ahmad berkata, program dan inisiatif yang diperkenalkan LHDN pastinya menambah ketelusan dalam soal kutipan hasil selain mengurangkan kewujudan ekonomi bayangan di negara ini. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif LHDN, Datuk Seri Dr. Muhammad Nizam Saili berkata, prestasi kutipan hasil cukai sehingga suku ketiga tahun ini juga berada pada kadar positif berbanding tempoh sama tahun lalu. Pihaknya turut berharap pelaksanaan inisiatif baru pentadbiran cukai iaitu e-invoice dan program khas pengakuan sukarela 2.0 seperti diumumkan pada Belanjawan 2024 diharap dapat meningkatkan pematuhan cukai dan meningkatkan hasil negara tanpa membebankan rakyat. Kementerian Pengangkutan MOT sedang merangka Pelan Hala 7 penyakabunan penerbangan dalam usaha untuk meletakkan Malaysia sebagai hub penerbangan mampan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siufut berkata kerjasama dengan industri penerbangan akan menjadi sangat signifikan dalam merealisasikan usaha berkenaan. Tambah beliau lagi, pihaknya menyedari usaha ke arah penyakarbonan penerbangan memerlukan kerjasama, pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan selain insentif untuk meningkatkan pengeluaran serta penggunaan bahan api penerbangan yang mampan. Ujar Ahli Parlimen Seremban itu lagi, visi MOT adalah untuk sektor penerbangan Malaysia berakar umbi dalam kemampanan dan digariskan dalam Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030 yang menekankan penggunaan sumber yang cekap dan mampan di samping meminimumkan pencemaran alam sekitar. Dalam pada itu, Loke turut menarik perhatian mengenai Tahun Melawat Malaysia 2026 yang mana kejayaannya akan bergantung kepada rangkaian penerbangan yang mantap. Kita ke berita sukan. Abdul Rashid Yaakob dilantik menggalas jawatan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN yang baru berkuat kuasa semalam. Pelantikannya sebagai Ketua Pengarah MSN itu adalah bagi menggantikan Datuk Ahmad Syafawi Ismail yang telah bersara September lalu. Sebelum ini, Abdul Rashid 59 tahun memegang tanggungjawab sebagai Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan MSN. Anak kelahiran Sungai Petani Kedah itu mempunyai kelulusan tertinggi Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan di Universiti Utara Malaysia pada 2009 dan memulakan tugasnya di MSN sebagai Ketua Unit Kewangan dari 1988 sehingga 2002. Selepas itu, beliau diamanahkan memegang portfolio sebagai Pengarah Cawangan Keuangan dari 2003 hingga 2006 sebelum diangkat sebagai Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan 2007 hingga 2017. Pada 2018 hingga 2019, dia kemudiannya memegang jawatan sebagai Pengarah Bahagian Korporat sebelum dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dari 2020 hingga 2023. Perak FC berjanji akan memberikan saingan kepada Gergasi Bola Sepak Malaysia Johor Darul Takzim JDT dalam pertemuan separuh akhir kedua Piala Malaysia di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam ini. Ketua Jurulatih Perak Yusri Ceklah sedar laluan sukar dihadapi anak buahnya tidak mahu terus menyerah, kalah biarpun tewas 1-4 pada aksi separuh akhir pertama pada 19 Oktober lalu di Ipoh. Yusri bagaimanapun tetap optimis dengan semangat skuad The Boss Chorus dan menganggap kesungguhannya serta aksi daripada anak buahnya menjadi keutamaan pada perlawanan hari ini. Tambahnya lagi, kemenangan besar 8-0 Perak ke atas Kelantan FC pada aksi Liga Super Sabtu lalu tidak boleh dijadikan ukuran kerana ada perbezaan yang besar antara pasukan JDT dan juga Kelantan FC. Sebagai penutup 15 MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Jumaat 3 November 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.